Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton Google Meet ini. Semoga Dr. Samni dan rakan-rakan sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Hari ini, saya, Syifa Al-Hanani binti Berhisham dan dua orang sahabat saya yang lain, Nur Natasha binti Alias dan Nurul Syahira binti Muhammad Zamri akan menilai usaha-usaha ke arah integrasi nasional berlandaskan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan negara sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa berdasarkan isu pluralistik yang dihadapi oleh masyarakat di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Sebelum kami menilai usaha yang telah dijalankan, ingin saya jelaskan terlebih dahulu apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan satu proses dinamik yang melibatkan rakyat daripada pelbagai kaum dan etnik yang berbeza sosio-budaya, agama dan adat resam dapat hidup dalam suasana aman, damai yang berteraskan kepada persefahaman, penghayatan kepada perlembagaan serta menjadikan rukun negara sebagai teras budaya dan gaya hidup. Melalui integrasi nasional, negara berupaya membangun identiti nasional yang inklusif. Keadaan ini merujuk kepada warga negara mereka memiliki ikatan yang kuat dengan negara mereka dan saling menghormati satu sama lain. Integrasi nasional juga membantu mendorong ke arah politik yang stabil, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial di dalam sesebuah negara. Secara keseluruhannya, integrasi nasional merupakan perkara yang amat penting dan mempunyai pengaruh yang besar bagi sesebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum, kepercayaan serta adat yang diamalkan. Jadi, persoalannya di sini, kenapa unsur tradisi ini menjadi dasar ke arah pembentukan integrasi nasional? Saudari Natasha boleh jawab persoalan saya? Terima kasih. Terima kasih atas soalan. Baiklah, unsur tradisi menjadi dasar ke arah pembentukan integrasi nasional adalah untuk memastikan perpaduan yang utuh di kalangan rakyat Malaysia. Unsur tradisi ini sebenarnya telah lama wujud dan diserapkan ke dalam perlembagaan Malaysia. Terdapat 5 unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia yang wajib kita tahu, iaitu yang pertama, kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu. Seperti yang kita sedia maklum, bahawa pentingnya ada sistem pemerintahan beraja di Malaysia adalah untuk meningkatkan taat setia rakyat negara ini. Ketaatan kepada raja dan negara akan dapat memupuk persefahaman kepada arah perpaduan. Unsur kedua pula ialah tentang kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi. Seperti yang kita tahu, setiap penganut agama mempunyai hak bagi menguruskan hal ehwal agama sendiri, menubuhkan atau menyelenggara institusi agama dan memperoleh harta benda serta membelanjakan harta tersebut mengikut undang-undang sedia ada. Unsur ketiga pula ialah tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak ini telah disentuh dalam perkara 153. Hak istimewa ini meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam, beasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan asas yang lain. Unsur yang keempat pula ialah berkaitan dengan bahasa Melayu yang diterima sebagai bahasa kebangsaan. Para pemimpin menyedari bahawa perlu diwujudkan bahasa kebangsaan sebagai wadah komunikasi atau bahasa pertuturan umum dan bahasa rasmi negara bagi menyatu padukan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Unsur yang terakhir iaitu unsur yang kelima pula ialah tentang kedudukan kaum lain, iaitu mereka mempunyai hak yang sah di negara ini sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang. Hal ini demikian, unsur-unsur tradisi ini hendaklah dinilai dan difahami dengan baik bagi memastikan tidak timbul perselisihan faham antara rakyat. Baiklah, saudari Syaira, apakah yang dimaksudkan dengan pembinaan negara bangsa yang menjadi asas kepada unsur-unsur tradisi? Soalan yang sangat bagus. Baiklah, berdasarkan pembacaan dan pemahaman saya, perbincangan tentang konsep negara bangsa ni perlu bermula dengan dua aspek yang saling berkaitan, iaitu negara dan bangsa. Jadi dalam pengertian yang paling mudah, negara ni ialah satu ciptaan politik yang di dalamnya terdapat institusi dan mekanisme yang ditubuhkan dengan tujuan untuk mengawal warganya.
Kebiasaannya, pentakrifan dan perbincangan tentang negara ini akan menyentuh 4 komponen penting iaitu wilayah, penduduk, kedaulatan dan kerajaan. Seterusnya, bangsa pula ialah sekumpulan manusia yang mungkin berbeza keturunan dan budaya tetapi dia menganggap diri mereka ni secara kolektif bangsa yang berdaulat dan memiliki serta bertanggungjawab memelihara negara dan kedaulatan politik mereka bersama. Tetapi bangsa dalam kerangka negara bangsa ni dia merujuk pada warga negara ataupun yang sering diistilahkan sebagai citizenship. Dalam konteks Malaysia, bangsa Malaysia bermaksud bangsa yang terdiri daripada semua kaum Malaysia yang terbentuk dalam sejarah dan mempunyai perasaan sebangsa serta berkongsi wilayah, ekonomi, budaya dan nasib masa depan bersama. Jadi dapat disimpulkanlah bahawa konsep negara bangsa ni ialah masyarakat yang duduk dalam sebuah negara hidup dalam keadaan yang bersatu padu tanpa berlaku sebarang diskriminasi dan perpecahan. Rakyat negara juga mestilah berkongsi pegangan kepada sesuatu ideologi yang sama. Dan konsep negara bangsa ni pula sering berhubung dengan proses pembentukan negara baik melalui pemisahan dari negara lain atau melalui penggabungan wilayah-wilayah yang memiliki identiti. Contoh negara bangsa yang terkenal termasuklah Jerman, Perancis, Jepun dan Indonesia. Saya harap agar semua fahamlah tentang tiga-tiga konsep yang telah kita jelaskan di atas tadi. Jadi sekarang kami ingin menilai pula apakah usaha-usaha ke arah integrasi nasional berdasarkan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan negara sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa berdasarkan isu pluralistik yang dihadapi oleh masyarakat di semenanjung Malaysia, Sabah dan juga di Sarawak. Jadi saya sekarang ingin bertanya kepada saudara Syifa, apakah isu-isu pluralistik yang timbul sehingga memerlukan usaha-usaha ke arah integrasi nasional ini? Baiklah, pada pendapat saya lah, isu paling utama dan tidak asing kita dengar ialah isu berkaitan bahasa ya. Sebab apa? Sebab dekat Malaysia ni kita terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum. Sudah pasti berlakunya kerencawan bahasa. Tambah-tambah lagi kan dulu kita pernah dijajah oleh British sehingga menyebabkan setiap kaum telah ditempatkan di lokasi yang berbeza mengikut pekerjaan. Kaum Cina di Lombong Biji Timah, kaum India di estet-estet ladang dan kaum Melayu melakukan aktiviti pertanian. Bila mereka ditempatkan di kawasan yang berbeza, pasti mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang bahasa asing. Dan apabila penjajahan tamat dan mereka disatukan, tidak mustahil akan berlakunya masalah berkomunikasi kerana tiada bahasa perantaraan yang boleh digunakan oleh mereka. Berdasarkan isu ini, kerajaan telah mengambil langkah yang proaktif dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadilah kan, saya nak tanya, apa pendapat saudari Syahira berkenaan usaha kerajaan ini ya? Terima kasih saudara Syifa. Okay, jadi pada pendapat saya tentang apa yang saudara Syifa jelaskan tadi, usaha-usaha tersebut berjaya untuk bentuk integrasi nasional ni kerana bahasa Melayu kita ni telah dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah, tak kira SJKC ataupun SJKT. Jadi bahasa Melayu juga telah dijadikan bahasa rasmi juga untuk urusan rasmi sekolah dan segala pengurusan yang berkaitan di sekolah. Jadi pada pendapat saya lagi lah, bahasa Melayu ni dikatakan berjaya menjadi bahasa kebangsaan dengan wujudnya bahasa Melayu sebagai subjek yang kita wajib lulus dekat sekolah. Contoh dia, pelajar-pelajar yang nak ambil SPM wajib untuk lulus bahasa Melayu dengan sejarah lah untuk dapatkan sijil. Sekurang-kurangnya dia kena memperoleh grade E lah bagi mata pelajaran ini. Tanpa sijil SPM tu, rugilah kalau mereka belajar dari tadika sehingga sekolah menengah tapi tak peroleh sijil SPM pada akhirnya. Jadi perkara ini telah mendesaklah ibu bapa dan juga pelajar-pelajar kaum lain juga untuk mahir lagi dalam bahasa Melayu dan tidak mengabaikan bahasa ini. Bukan kaum lain je, kadang-kadang bangsa Melayu sendiri lemah dalam subjek bahasa Melayu ini. Jadi keadaan ini telah menyebabkan semua rakyat Malaysia terpaksa sekurang-kurangnya dia kena menggunakan bahasa Melayu sebagai alat berkomunikasi dan hal ini selari dengan unsur-unsur tradisi lah dalam perlembagaan negara sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa. Oh, jadi saudari Syahira menganggap bahawa usaha tersebut merupakan usaha yang relevan lah ya? Macam mana pula ya dengan pendapat saudari Natasha? Mungkin saudari ada pendapat yang berbeza dengan saudari Syahira?
Terima kasih saudari Syifa kerana bertanya. Baiklah, pada pendapat saya, usaha kerajaan dalam menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah kurang berjaya. Hal ini kerana terdapat segelintir individu ni yang masih menjadikan bahasa lain sebagai urusan rasmi. Sebagai contohnya, syarikat-syarikat besar yang lebih mengutamakan pekerja yang mahir berbahasa Inggeris dan bahasa Cina berbanding dengan bahasa Melayu. Bukan sahaja tertumpu pada syarikat besar, malah terdapat juga syarikat-syarikat kecil yang mengamalkan konsep pilih bulu semasa memilih pekerja. Terdapat pekerja yang mempunyai kemahiran tetapi sesuatu pekerjaan itu tidak dapat dipilih semata-mata kerana tidak mahir dalam berbahasa Inggeris dan juga Cina. Selain itu, usaha kerajaan ini dianggap kurang berjaya adalah kerana masyarakat kini ni yang kurang martabatkan bahasa Melayu itu sendiri. Contohnya, apabila kita berkomunikasi dengan warga asing di negara Malaysia, kita lebih meraihkan bahasa mereka berbanding dengan bahasa kebangsaan. Kita sebagai rakyat Malaysia ni tidak menggunakan bahasa Melayu sewaktu berkomunikasi dengan mereka. Oleh hal demikian, tiada gunanya jika usaha kerajaan menjadikan bahasa Melayu ni sebagai bahasa kebangsaan jika tidak dimartabatkan oleh masyarakat Melayu sendiri. Jadi saudari Natasha ni ada pendapat yang berbeza lah ya dengan saudari Syahira. Terima kasih atas perkongsiannya. Jadi saudari Natasha ada nak tambah bagi idea lain selain idea yang telah saya utarakan tadi? Okey, terima kasih saudari Syifa. Pada pendapat saya, isu pluristik lain yang tidak asing lagi adalah isu yang berkaitan dengan agama. Bagaimana isu ini boleh berlaku di Malaysia? Okey, isu ini berlaku di Malaysia kerana sudah terang lagi bersuluh rakyat Malaysia ini terdiri daripada pelbagai kaum dan sudah pastinya akan berlakunya ketidakfahaman agama antara kaum. Hal ini disebabkan oleh kaum-kaum yang menganuti agama berlainan ini saling menganggap bahawa agama mereka yang terpaling betul dan agama mereka tidak pernah salah sehingga boleh timbulnya satu sikap yang negatif, iaitu sikap tidak menghormati agama dan kepercayaan kaum lain. Berdasarkan isu ini, pihak kerajaan telah mengambil langkah dinamis dengan menjalankan pelbagai program untuk memberi kefahaman agama kepada rakyatnya. Jadi saya ingin mendengar pendapat daripada saudari Syifa berkenaan usaha kerajaan ini. Terima kasih ya saudari Natasha kerana bertanya. Pada pendapat saya lah kan, saya bersetuju bahawa dengan adanya program yang dianjurkan, kesefahaman antara rakyat berkaitan agama dapat dicapai sekaligus membentuk integrasi nasional yang diimpikan. Apa yang saya katakan ini adalah berdasarkan program-program yang telah dianjurkan. Antara program tersebut ialah dialog terbuka dan seminar wacana berkaitan dengan keagamaan lah. Ketika program tersebut dijalankan, tetamu boleh bertanya pelbagai soalan berkaitan agama Islam dan agama-agama lain. Soalan yang diajukan akan membantu individu untuk memahami serta menghormati agama lain dengan lebih baik. Contohnya lah kan, semasa Hari Raya Aidiladha, dengan pengetahuan yang telah diperoleh semasa menyertai program dialog terbuka, jadi lagilah berlakunya salah faham mengenai pemberian daging korban kepada jiran kaum India. Ialah tindakan itu ibarat suatu penghinaan kepada kaum India itu sendiri. Jadi dengan pengetahuan yang ada, penghinaan tersebut dapat dielakkan. Satu lagi. Kerajaan juga ada menganjurkan program hari terbuka. Melalui program hari terbuka ini, setiap individu dapat melihat dan mempelajari secara jelas tentang budaya agama lain. Berdasarkan program-program yang dijalankan ini, kita boleh lihat bahawa walaupun agama Islam menjadi agama rasmi di Malaysia, individu masih mempunyai kebebasannya untuk menganuti agama lain dan merayakan dia punya program. Jadi saya rasa lah kan tidak wajarnya berlaku isu keagamaan kerana setiap agama telah diberikan layanan yang adil kepada rakyatnya. Itu je lah pendapat saya setakat ni. Terima kasih saudari Syifa. Jika saudari Syifa menganggap bahawa usaha tersebut merupakan usaha yang rasional untuk dijalankan, macam mana pula ya dengan pendapat saudari Syahira? Mungkin saudari ada pendapat yang berbeza dengan saudari Syifa.
Pada pendapat saya, Saudari Natasha, usaha-usaha tersebut ni kurang berjaya membentuk integrasi nasional kerana masih lagi terdapat segelintir individu yang tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh. Hakikatnya, dakwaan golongan yang tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh ni menganggap seminar dan program yang dilaksanakan sekadar dakwaan palsu dan penyelewengan fakta. Jadi atas sebab tu, saya anggap ia kurang berjaya lah kerana masih terdapat lagi segelintir individu dan golongan ini yang tiada kefahaman agama dan dia tak mahu pun faham agama lain sehingga mencetuskan isu yang dibincangkan oleh Saudari Natasha sebentar tadi. Selain itu, usaha ini akan sia-sia dan kurang berjaya juga kerana tidak semua individu rela hati dan berminatlah untuk menyertai program yang dianjurkan atas kekangan masa dan lain-lain. Mereka ini menganggap agama mereka sahaja yang betul dan mereka juga menganggap bahawa fahaman agama lain ni agak kolot dan tidak betul. Jadi mereka berfikir untuk apa mereka sertai program-program dan seminar ini yang bagi mereka hanya sekadar membuang masa sahaja. Oh begitu. Okey, jadi sekarang ni saya ingin bertanya kepada Saudari Syahira, apakah isu-isu pluralistik lain yang timbul sehingga memerlukan usaha-usaha ke arah integrasi nasional ini? Pada pendapat saya, isu-isu yang timbul sehingga memerlukan usaha-usaha ke arah integrasi nasional ni adalah isu kemasukan imigran luar beramai-ramai ke Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sewaktu zaman penjajahan British sehingga ia menjejaskan hak keistimewaan orang Melayu. Okay, pada awal abad ke-19, penduduk Tanah Melayu ni hanya terdiri daripada bangsa Melayu. Namun, pada pertengahan abad ini juga berlaku kemasukan buruh-buruh Cina dan India ke Tanah Melayu apabila buruh Cina bekerja kat sektor pelabuhan dan India dia bekerja di sektor peladangan, manakala Melayu hanya kekal dengan aktiviti pertanian dan menjadi nelayan-nelayan kecil sahaja. Jadi melalui dasar pecah perintah iaitu dasar pecah perintah pihak British, konsep masyarakat majmuk ni lahir daripada migrasi kaum-kaum Cina dan India yang dapat dicirikan dengan perpecahan dan konflik lah antara kumpulan manusia yang berada di bawah satu sistem. Jadi keadaan ini jelas apabila berlakulah pembahagian buruh dalam sistem ekonomi tu berdasarkan pemisahan kaum dalam masyarakat dengan setiap kaum ni dia ada fungsi-fungsi ekonomi dia yang tersendiri. Jadi perkara ini jelaslah menunjukkan bahawa masyarakat ni dia dikelompokkan mengikut lokasi dan peluang-peluang ekonomi mereka. Keadaan ini telah sedikit sebanyak melahirkan sifat komunalisme iaitu sifat perkauman lah dalam diri masyarakat. Jadi berdasarkan isu ini, usaha yang akan diambil oleh pihak kerajaan adalah dengan mengintegrasikan ekonomi untuk rakyat. Jadi pada pendapat Saudari Natasha, adakah usaha yang dilaksanakan kerajaan ini berjaya dilaksanakan untuk atasi isu pluralistik yang berlaku? Terima kasih Saudari Syahira kerana bertanya. Okey, pada pendapat saya tentang apa yang Saudari Syahira jelaskan tadi, usaha-usaha tersebut telah berjaya memelihara hak keistimewaan orang Melayu kerana wujudnya pengintegrasian ekonomi. Melalui pembacaan saya, pengintegrasian ekonomi ini dapat dilihat melalui penggubalan beberapa dasar seperti dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional dan lain-lain dasar pembangunan ekonomi negara. Dasar-dasar ini diambil untuk memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi untuk membolehkan pertumbuhan lebih sama rata dan saling melengkapi antara satu sama lain. Oleh hal demikian, seperti yang kita maklum bahawa dahulunya orang Melayu ni hanya dibenarkan untuk menjadi nelayan dan petani. Akan tetapi dengan adanya dasar ekonomi baru ini, orang Melayu ni boleh mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, contohnya menjawat jawatan dalam kerajaan. Oleh itu, saya bersetuju dengan adanya usaha kerajaan mengintegrasikan ekonomi ini sememangnya dapat mewujudkan integrasi nasional dengan lebih adil. Oh, jadi Saudari Natasha menganggap bahawa usaha tersebut merupakan usaha yang relevan untuk dijalankan. Okey, macam mana pula dengan pendapat Saudari Syifa? Mungkin saudari ada pendapat yang berbeza dengan Saudari Natasha? Terima kasih ya Saudari Syahira kerana bertanyakan tentang pendapat saya. Ada betulnya apa yang dikongsikan oleh Saudari Natasha. Tapi kalau kita tengok sekarang, kaum Melayu masih berada di bawah dan kebanyakannya kaum Cina yang memonopolikan ekonomi di Malaysia.
Bukan itu sahaja, walaupun kerajaan telah memberikan banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, tapi masih terdapat individu yang sanggup untuk berdepan dengan cabaran lebih tinggi berbanding di negara Malaysia. Maafkan saya rasa poin saya ni ada masalah sikit, saya betulkan ya. Bukan itu saja, walaupun kerajaan telah memberikan banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, masih terdapat individu yang sanggup untuk berdepan dengan cabaran bekerja di negara asing. Hal ini didapati kerana gaji yang ditawarkan oleh negara luar adalah lebih tinggi berbanding dengan negara Malaysia. Walaupun dengan pekerjaan biasa seperti menjadi cleaner di luar negara, gaji mereka ni lebih tinggi berbanding dengan yang jadi cikgu dekat negara kita ni. Sekiranya dasar baru yang diperkenalkan itu dikatakan berjaya mewujudkan integrasi nasional, mengapakah masih terdapat segelintir rakyat lebih berminat untuk memajukan ekonomi di luar negara? Perkara ini sangat membimbangkannya. Jadi untuk mengatasi masalah ini, mungkin kerajaan boleh mengira semulalah peluang pekerjaan yang ada di Malaysia serta menggalakkan rakyat Malaysia bekerja dengan menawarkan pelbagai kemudahan. Itulah pendapat saya. Baiklah, terima kasih saudari Syifa dan Natasha kerana sudi berkongsi pendapat yang sangat bernas. Seterusnya, pada pendapat saudari Syifa, masih terdapat lagi ke isu-isu pluralistik ini yang timbul? Baiklah, terima kasih saudari Syahira kerana bertanya. Ya, ada lagi isu yang kita boleh bincangkan dan menilai usaha yang dijalankan bagi membentuk integrasi nasional. Isu tersebut ialah isu berkaitan dengan tragedi 13 Mei 1969. Ya, peristiwa tersebut merupakan detik hitam yang dihadapi oleh rakyat Malaysia ketika itu. Pada ketika itu berlakunya rusuhan kaum yang sungguh dahsyat sehingga menyebabkan 196 kematian, 439 orang yang tercedera, 39 orang hilang dan 9,143 orang ditahan serta 211 kenderaan musnah. Kini, semua pihak sedang berusaha sedaya upaya agar peristiwa tersebut tidak berulang kembali. Jadi, antara usaha untuk mengelakkan kejadian itu berulang kembali sekaligus mewujudkan negara bangsa ialah mewujudkan formula perpaduan iaitu rukun negara. Baiklah, saya hendak bertanyakan soalan kepada saudari Syahira ya. Apakah pendapat anda mengenai rukun negara yang telah dilaksanakan di Malaysia ini? Pada pendapat saya tentang apa yang saudara Syifa jelaskan tadi, usaha seperti formula rukun negara bagi mengatasi masalah perpaduan kaum ni berjaya membentuk integrasi nasional kerana rukun negara ni banyak dipaparkan di dinding-dinding setiap sekolah, tak kira sekolah kebangsaan, jenis kebangsaan Cina dan juga jenis kebangsaan India. Oleh itu, formula rukun negara ini jelas lihat telah diterapkan dalam setiap individu, tidak kira bangsa sejak dari mereka kecil lagi. Ikrar rukun negara juga telah dibaca di sekolah-sekolah setiap kali perhimpunan. Jadi, mereka akan ingat tentang apa yang terkandung dalam rukun negara tu dan menjadikannya sebagai prinsip hidup. Bukan itu sahaja, murid-murid sekolah juga didedahkan tentang kesetiaan kepada raja dan negara sejak dari bangku sekolah lagi. Oleh itu, masalah perpaduan kaum dapat diatasilah apabila masyarakat lebih menghormati raja-raja Melayu dan undang-undang yang ditetapkan kerana mereka telah bersependapat untuk menjadikan raja sebagai ketua negara Malaysia. Begitu. Jadi saya dapat lihat ya bahawa saudara Syahira sangat yakin ya dengan kebolehan rukun negara dalam membentuk integrasi nasional. Bagaimana pula dengan pendapat saudara Natasha? Adakah anda sehaluan dengan pendapat saudara Syahira? Terima kasih saudari Syifa. Saya kurang bersetuju dengan pendapat Syahira kerana pada pendapat saya, usaha kerajaan dalam mewujudkan formula rukun negara ni bagi mengatasi masalah perpaduan kaum adalah kurang berjaya. Hal ini kerana masih terdapat individu yang tidak bertanggungjawab dan tidak menghayati rukun negara. Individu yang tidak menghayati rukun negara ni adalah mereka yang tidak mempraktikkan atau tidak menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar berbangsa dan bernegara dalam suatu negara. Lebih-lebih lagi tentang kedudukan raja-raja Melayu, masih terdapat individu yang tidak menghayati rukun negara ini membawa kepada rasa tidak hormat kepada
raja-raja. Hari ini kerana masih berlakunya penghinaan terhadap raja-raja Melayu di media-media sosial tanpa rasa bersalah. Sebagai contoh, penghinaan daripada individu yang tidak bertanggungjawab terhadap Sultan Kelantan yang menyatakan bahawa Sultan Kelantan ini berkahwin dengan orang luar negara, sedangkan bukankah raja-raja Melayu ini ingin mengekalkan tradisi dan adat orang Melayu? Tidak kurang hajarkah? Wah, nampaknya kita ada dua pendapat yang berbeza ya dalam menilai usaha kerajaan ini. Nampaknya masih telah mencemburui kita. Mari kita teruskan dengan isu yang seterusnya. Ya, Cik Natasha ada ingin berkongsi idea lagi? Terima kasih Saudari Syifa. Saya ingin berkongsi satu lagi isu pluralistik yang terakhir memandangkan masa telah mencemburui kita. Baiklah, isu pluralistik yang terakhir adalah berkenaan dengan penuntutan hak asasi oleh masyarakat bukan Bumiputra di Malaysia. Isu hak asasi manusia ini merupakan isu yang sentiasa menjadi tumpuan di setiap negara. Secara teorinya, setiap individu yang mahukan keadilan dan kesaksamaan terhadap hak diri mereka, namun begitu berbanding dengan kebebasan yang diberikan, ramai ahli masyarakat yang masih kurang jelas dan tidak peka akan kewujudan limitasi yang diletakkan terhadap kebebasan yang diberikan. Lebih-lebih lagi, masyarakat bukan Bumiputra yang merasakan bahawa mereka ni masih tak dapat lagi hak keistimewaan seperti masyarakat Bumiputra. Oleh hal yang demikian, usaha kerajaan ini telah mengetengahkan hak asasi dalam keadaan yang adil dan saksama secara holistik melalui Perlembagaan Persekutuan. Sebagai fasal undang-undang utama yang menjadi rujukan dalam bidang perundangan di Malaysia, hak asasi manusia ini telah diseditkan secara terperinci dalam Perlembagaan Undang-Undang. Perkara 5 hingga 13 Perlembagaan Persekutuan menggariskan beberapa isu hak asasi manusia dan kebebasan yang diberikan kepada rakyat Malaysia dalam memenuhi kehendak mereka. Baiklah, apa pandangan Saudari Nurul Syahira tentang usaha kerajaan dalam memberikan hak yang sama rata kepada masyarakat bukan Bumiputra? Pada pendapat saya tentang apa yang Saudari Natasha jelaskan tadi, usaha seperti memberikan hak yang sama rata kepada semua masyarakat bukan Bumiputra berjaya membentuk integrasi nasional kerana isu pluralistik ni dapat diatasi dengan jayanya. Hal ini kerana setiap warga negara Malaysia ni mempunyai hak yang sama menurut undang-undang, iaitu apabila seseorang yang ditangkap ni perlu diberitahu sebab dan dibenarkan mereka membela diri mengikut pilihan masing-masing. Fasal 2, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kebebasan kepada semua warga negara untuk bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan. Namun demikian, Parlimen boleh mengenakan sekatan tertentu demi kepentingan keselamatan dan ketenteraman awam. Okey, selain itu, terdapat juga cadangan dari pihak tertentu untuk membuka kemasukan ke Universiti Teknologi Mara iaitu UiTM kepada semua kaum dan tidak terhad kepada Melayu dan Bumiputra sahaja. Oleh itu jelaslah bahawa kedudukan kaum lain juga diiktiraf dengan mendapat hak-hak mereka walaupun tidak secara penuh. Oh, begitu. Faham? Bagaimana pula dengan pendapat Saudari Syifa? Adakah anda sehaluan dengan pendapat Saudari Syahira? Terima kasih kerana bertanya. Saya punya pendapat mungkin tak sehaluan sangat. Saya rasa saya kurang bersetuju dengan memberi hak yang sama rata kepada semua individu akan dapat membentuk integrasi nasional sesebuah negara. Ini kerana saya khawatir akan keadaan yang berlaku kerana terdapat kemungkinan bahawa kaum bukan Bumiputra bertindak dengan lebih agresif untuk mendapatkan hak yang setara dengan warga Bumiputra. Apabila kejadian ini berlaku, orang asal akan kehilangan keistimewaannya. Bukan sekadar identiti nasional boleh lenyap, malah keunikan yang terdapat di Malaysia juga boleh hilang macam tu saja. Oleh itu saya berpendapat bahawa walaupun hak asasi manusia telah diberikan kepada warga bukan Bumiputra, kita masih perlu mempertahankan hak kaum Melayu dan kaum Bumiputra di Sabah dan Sarawak sebagai orang asal di Malaysia. Itu sahaja perkongsian saya dapat saya berikan. Terima kasih. Wah, jelaslah bahawa terdapat pandangan dan pemikiran yang berbeza daripada kita semua tentang usaha kerajaan dalam menangani isu pluralistik ini. Oleh itu, untuk menggulung semua yang diperkatakan di atas, jelaslah bahawa usaha-usaha ke arah integrasi nasional
adalah langkah yang perlu diambil untuk mengukuhkan perpaduan, persaudaraan dan semangat kewarganegaraan dalam kalangan kumpulan etnik, budaya dan agama dalam sesebuah negara. Okey, seterusnya ada yang nak disambung? Okay, siapa sebab? Dah. Oh, maaf ada gangguan tadi ya. Saya nak sambung. Saya nak simpulkan apa yang saya dapat pula. Saya juga dapat simpulkan ya bahawa walaupun dengan adanya pelbagai etnik di Malaysia, integrasi nasional masih boleh dibentuk sekiranya kesefahaman dapat dicapai. Pepatah yang mengatakan bahawa serumpun bak serai, sesusun bak sirih jelas menunjukkan bahawa amalan hidup saling mufakat yang tidak berpecah belah. Dalam masyarakat Malaysia, peribahasa ini menggambarkan hidup bersatu padu dalam masyarakat sama ada melalui ahli keluarga, jiran, tetangga, komuniti setempat dan Ya, betul. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita hendaklah mewujudkan perpaduan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia bak kata peribahasa, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Nampaknya masa amat mencemburi kita. Maka tamatlah perbincangan kami tentang usaha-usaha ke arah integrasi nasional berlandaskan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan negara sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa ini. Jadi sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Sekian, terima kasih. Ini merupakan rujukan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.